dengan ni ya. Terima kasih banyak Idin Ramia. Okey. Okey. Baik, kita sambung. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau kamu ingat lagi tentang Ibrahim Haji Yaakob, iaitu Kesatuan Melayu Muda, pemimpin Kesatuan Melayu Muda, okey, dia pernah menyatakan bahawa dia nak menggabungkan Kesatuan Melayu Muda ni, nak gabungkan tanah Melayu dengan Sumatera, okey, dengan Indonesia untuk menjadi apa? Melayu Raya. Ini yang pernah disuarakan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Namun begitu, idea ini tidak berjaya dilaksanakanlah. So, bagi pihak pegawai British, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara. Idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Dan langkah ini bertujuan untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Jadi kalau kita lihat kan, kalau kita fikir balik secara logiknya, memang sebenarnya layaklah negeri ini, Persekutuan Tanah Melayu ini bergabung dengan Sarawak dan juga Sabah serta juga Brunei dan juga Singapura. Kerana apa? Kerana semua ini dulu di bawah penjajahan British. Betul, setuju kan? Di bawah British. Jadi, kenapa tak gabung dengan Indonesia? Indonesia dulu bukan British, tapi di bawah apa? Di bawah iaitu di bawah Belanda. Di bawah Belanda. So, kalau Tanah Melayu bergabung dengan Sumatera, dia akan jadi problem. Sebab apa? Sebab sistem Belanda dengan sistem British berbeza. Sebab itu kan lebih baik tidak bergabung dengan Indonesia. Sebab apa? Sistem pentadbiran yang dilatih oleh penjajah yang berbeza menyebabkan ianya menyukarkan pentadbiran. Jadi British kata lebih baik gabungkan negara-negara ataupun negeri-negeri yang pernah dijajah oleh British ini ke dalam satu pentadbiran. So kalau kita lihat idea gagasan Malaysia yang dicadangkan, cadangannya oleh siapa? Oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu gabungkan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei supaya merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Jadi secara umumnya nak gabungkan semua lima-lima ni menjadi satu sistem kerajaan persekutuan. Itu idea sebenarnya. Baik. So kalau kita lihat perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia, sebenarnya idea pembentukan Malaysia ni telah dikemukakan pada akhir abad ke-19 lagi yang melibatkan pihak British dan juga penduduk-penduduk tempatan. So idea ni dah lama ada tau. Idea Malaysia ni dah lama ada. Iaitu kalau kita lihat idea pegawai British cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brazil ni, iaitu pengarah syarikat berpiagaan Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada 1887. Beliau mencadangkan, Lord Brazil ni mencadangkan gabungkan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Namun cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. So cadangan itu dah ada sejak 1887 lagi. Dah ada idea penggabungan tu. Kemudian tahun 1951 setelah tamat Perang Dunia Kedua, kita lihat di sini iaitu Sir Malcolm Macdonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara mencadangkan gabungkan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan juga ekonomi, dan langkah ini bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi ialah yang ini proses ke arah berkerajaan sendiri, ataupun sebenarnya dekolonisasi ni perkataan yang paling baik iaitu melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Itu baru betul dekolonisasi. Sebab dia datang daripada perkataan kolonisasi, colonize. Colonize
maknanya kita jajah. Decolonize, kita lepaskan tanah yang dijajah. So itu dekolonisasi. Lepaskan tanah jajahan untuk apa? Untuk mereka berkerajaan sendiri. Jadi kita lihat di sini ya. So pada 1951, Sir Malcolm McDonald mengadakan perbincangan dengan Datuk Onn Jaafar, iaitu pemimpin UMNO dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan, berkaitan dengan usaha gabungkan tanah Melayu, Singapura dan juga wilayah Borneo. So kita lihat yang kedua adalah apa? Daripada siapa? Daripada Sir Malcolm McDonald, iaitu pada tahun 1951. So inilah dia Sir Malcolm McDonald, dia yang mencadangkan penggabungan dengan seluruh tanah jajahan British untuk ditadbir di bawah satu entiti politik dan ekonomi. So yang pertama Lord Brassey, yang kedua daripada Sir Malcolm McDonald, yang ketiga iaitu Sir Gerard Templer. Sir Gerard Templer ni adalah pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu, meminta supaya penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Dan pada Januari 1960, mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo setuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Anda tahu Gerard Templer ni? Gerard Templer ni dia sebenarnya adalah orang yang telah isytiharkan darurat. Kalau kami ingat lagi bab tingkatan 4 hari tu, iaitu kalau tak salah cikgu bab 5 ke bab 6, iaitu ancaman komunis. Dan ancaman komunis itu ada seorang dipanggil Sir Gerard Templer. Sir Gerard Templer inilah yang telah mencetuskan idea penggabungan wilayah ini. Sebab apa? Supaya komunis bab 5. Supaya apa? Supaya dapat settlekan hal komunis dengan cepat. Dan oleh kerana sumbangan dia inilah Gerard Templer ini, banyak nama tempat telah diberikan sempena nama dia. Contohnya kalau di Rawang, kalau kamu on the way nak pergi ke Rawang, ada satu hutan dia panggil Templer Park. Templer Park. So Templer Park tu sebenarnya adalah Taman Templer, Taman Rimba Templer. Templer tu sempena nama dia ni, Sir Gerard Templer. Begitu juga di Petaling Jaya ada satu jalan dipanggil Jalan Templer, pun ambil nama sempena dia. Yang tempat tu yang ada kolam tempat mandi air terjun, air sungai sejuk tu kan. Taman Rimba Templer, itulah diambil daripada nama dia, Sir Gerard Templer. So siapa yang pernah pergi dia akan tahulah, tempat mandi tu diambil sempena nama dia sebab sumbangan dia Sir Gerard Templer. So ini berlaku pada tahun 1952. Sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Sir Gerard Templer, iaitu cadangan dia untuk gabungkan semua wilayah ini. Kemudian tahun 1960, Sir Geoffroy Tory, susah benar nak nyebut namanya, Sir Geoffroy Tory, pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan untuk penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi, dan cadangan ini mendapat sokongan pejabat-pejabat kolonial. Maknanya pejabat kolonial ni maknanya apa? Pejabat tanah jajahan. Pejabat tanah jajahan British. Sebab macam cikgu cakap kan, British ni dia punya tanah jajahan punya besar sampai dia orang ada satu pejabat pejabat tanah jajahan British. Untuk apa? Untuk uruskan negara-negara yang dijajah oleh British. Sampai ada pejabat tu. Maknanya pejabat tu kat London, macam kalau katakan negara-negara yang pernah dijajah ni, dia orang nak pergi ke sana, dia orang nak mohon apa-apa, dia orang kena pergi pejabat tu, isi borang lah apa semua kan. Itu pejabat tanah jajahan. Macam pejabat tanah, macam pejabat jabatan bekalan air, jabatan bekalan elektrik, macam tu jugalah kat British. Ada pejabat tanah jajahan, dipanggil pejabat kolonial. Maknanya punyalah besar tanah jajahan British Apa fungsi pejabat tu? Iaitu untuk menguruskan hal ehwal berkaitan negara-negara jajahan ini. Kalau negara jajahan tu ada masalah apa semua,
okey, boleh dirujuk kepada pejabat ini untuk dibincangkan. Nampak tak? So, Pesuruhjaya Tinggi ialah nama gelaran jawatan yang disandang oleh Ketua Perwakilan Negara dalam kalangan negara Commonwealth. Jawatan ini setara dengan duta, maknanya samalah dengan duta Pesuruhjaya Tinggi British. Maknanya ini Sir Geoffroy Tory ni sebenarnya dia Pesuruhjaya Tinggi British, means that dia sebenarnya adalah duta lah. Dia adalah duta, okay, duta British ke Tanah Melayu. Ya, betul. Negara jajahan tu just negara jajahan British sahaja. Untuk British sahaja. Untuk negara lain mungkin dia ada cara lain lah. Tapi untuk British dia ada pejabat tanah jajahan dia. Maknanya British ni mengajar untuk melakukan sesuatu tu secara sistematik. Dan juga ada berperaturan. Ada pejabat tanah, kalau nak mohon merdeka sekalipun kena jumpa pejabat tanah jajahan, bincangkan kenapa kau nak merdeka. Nampak tak? Punyalah orang kata apa? Punyalah bersistematik tu ya. Hebat tu. Okey. Baik, so kita lihat di sini bermakna di sini idea pegawai British iaitu pada 1887 iaitu Lord Brassey, 1951 Sir Malcolm MacDonald, kemudian 1952 Sir Gerard Templer dan 1960 Sir Geoffroy Tory. Mereka masing-masing mencadangkan idea penggabungan. Okey. Okey. Baik, kemudian idea penduduk tempatan. Okey. Penduduk tempatan pula kalau kita lihat 1906 majalah Al-Imam. Rupanya orang tempatan pun ada juga tahu dia punya idea untuk penggabungan Malaysia ni. Iaitu pada tahun 1906 majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Maknanya gabungkan semua orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan di alam Melayu. Alam Melayu ni luas kalau kamu ingat lagi belajar masa form 2 dulu alam Melayu kan. Funan lah, Campa pun semua kan sampailah ke Majapahit semua. Itu semua alam Melayu. Nak gabungkan semuanya. Itu idea dalam majalah Al-Imam. Kemudian 1938, okey, konsep Melayu Raya. Okey, nak tanya korang lah. Korang mungkin pernah dengar kot. Raya, apa maksud raya? Apa maksud raya? Kan? Hari raya. Sambutan. Yes. Kepada yang pelajar yang baru masuk ni mungkin baru masuk kelas cikgu ni mungkin tak tahu kot. Yang dah lama macam Umairah semua tahulah kan. Sebenarnya raya tu bermaksud besar. Raya tu besar. Jalan raya, jalan yang besar. Hari raya, hari yang besar. Kemudian apa lagi? Balai raya, balai yang besar. Lebuh raya, lebuh yang besar. Melayu raya, Melayu yang besar. Yes. Jadi, awak raya lah, awak kelihatan raya. Kalau untuk yang badan besar tu, awak ni raya. Bunga raya, bunga yang besar. Okay, nampak? Yes. Jadi cikgu raya, cikgu raya. Cikgu raya, cikgu tak raya pun. Besar je lah. Okay, duit raya, duit yang besar. Okay. Duit raya, duit yang besar. Jadi kalau dikata, kalau dalam sampul angpau tu, bagi RM1 je kan. Nah ni duit raya. Buka-buka, tak raya pun. Okay, buka-buka tengok RM1 je kan. Tak raya pun, nanti boleh komplain. Hati raya cikgu, hati yang besar. Okay. So, itu maksudnya. Weh, RM1 bermakna sumpah. Weh, apa maksud RM1 bermakna sumpah dia ni? Okay. Apa je lah. Raya kepala. Okay, boleh gunakan mesin gergang. Oh, okay. Aduh, yai. Sebenarnya lama dah cikgu tak dengar ayat mesin gergang tu. Sebab dulu cikgu budak asrama juga kan. Budak asrama mesin gergang, tahu mesin gergang?
Mesin air, air tin tu, air tin air kotak. Air tin lah biasanya air tin. Kau masukkan RM1, kan dia akan jatuh bunyi gedegang tu. Gedegang. Tu mesin gedegang lah tu. Ah. Ya. Yeah. Betul lah kita malam time prep beli air tu. Ya. Yeah. Duit segitu ya Allah sangat bermakna kan lah. Ya. Yeah. Ya yeah, betul lah. Itulah dia. Itulah dipanggil mesin gedegang. Budak asrama je tahu. Berlakon 5 kali sehari. Tapi dia pilih duit itulah yang berlaku. Kesian budak-budak asrama. Mesti tukar je. Dia nak duit cantik je. Betul. Duit-duit yang apa? Duit yang buruk dia tak nak kan. Jadi itulah maksud raya. Okey. Dan juga banyaklah kenangan dengan duit raya tu kan. Duit konyol-konyol dia tolak tepi. Tak apa Dinan, nanti duit tu kau sereka dulu. Kau iron dulu duit tu kemudian baru kau masukkan ya. Okey. Baik. Tenang. Okey. So kita lihat di sini berkaitan dengan tahun 1938. Okey, konsep Melayu Raya. Melayu yang besar. Okey, Melayu yang besar di mana diperjuangkan oleh nasionalis tanah Melayu, iaitu antaranya termasuklah cikgu baru sebut tadi Ibrahim Haji Yaakob, kemudian Harun Aminur Rashid, Ahmad Bostamam, kemudian Ishak Haji Muhammad iaitu Pak Sako dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi sebelum Perang Dunia Kedua lagi mereka dah ada idea untuk gabungkan semua itu, dan idea mereka untuk gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Namun idea ini tidak berhasil Tidak berhasil apabila Presiden Soekarno isytiharkan kemerdekaan Indonesia pada 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Jadi tanpa melibatkan tanah Melayu, Indonesia dan Amerika seorang-seorang. Jadi tinggallah tanah Melayu dengan penjajahan British. Tahun 1955, Tunku Abdul Rahman dalam ucapannya di Persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955 cadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Itu Tunku Abdul Rahman tahun 1955. Selang 3 tahun kemudian 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun iaitu pemimpin Sabah dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur pada 1958 menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Itu. Dan kemudian pada 1960, Tunku Abdul Rahman memaklumkan kepada Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa Tunku Abdul Rahman berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Jadi kalau kita lihat di sini, perbezaannya, Tunku Abdul Rahman 1955 dia cadangkan supaya gabungkan semua negeri-negeri itu dengan tanah Melayu. Tetapi pada tahun 1960 beliau memaklumkan bahawa beliau berminat untuk gabungkan dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Itu 1960. Jadi inilah the idea of bagaimana mereka nak menggabungkan semua negeri-negeri ini menjadi Malaysia. Bagus idea-idea diorang ni kan. Iaitu konsep apa? Iaitu konsep kita tahu bahawa bergabung ini lebih baik kan. Bersatu kita teguh. Bercerai kahwin lagi. Tak? Bercerai kahwin roboh lah kan. Bercerai kita roboh. Yes. Okay. Kan. Betul. Baik, itu iklan. Seterusnya, apakah rasional? Tak ada siapa-siapa ni. Tak ada. Okey, baik. Okey. Rasional idea pembentukan Malaysia. Rasional ni maksudnya adalah the reason ataupun apakah rasionalnya, apakah wajarnya, kewajaran
nak membentuk Malaysia ni? Apa kewajarannya? Apa sebabnya? Apakah faktor-faktornya? Jadi kalau kita lihat di sini, rancangan pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memberi komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan kerajaan British. Terdapat beberapa faktor lah pembentukan Malaysia, iaitu dari sudut keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepat kemerdekaan dan pembangunan wilayah. So ada lebih kurang 4 sebab. Sebab yang pertama kita lihat di sini ya, iaitu keselamatan. Di mana kalau kita lihat di sini, ancaman komunis di Singapura. Ancaman komunis di negeri ini telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu, dan Tunku Abdul Rahman menganggap bahawa Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan untuk membendung ancaman komunis di Singapura. Membendung ancaman komunis di Singapura ya. Dan begitu juga daripada di Sarawak. Di Sarawak kalau kita lihat, Sarawak berhadapan dengan juga ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation ataupun dipanggil CCO. So apabila penyertaan Sarawak ke dalam Malaysia, maka kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Kita belajar kan tentang ancaman komunis pada bab 5 dulu kan. Dan itu yang berlaku di Tanah Melayu. Dan kita lihat ancaman komunis ni sehingga tahun 1948 hingga 1960. Di mana banyak berlaku di Singapura dan juga di Sarawak. Dan kita masih ingat lagi bahawa kekejaman komunis ini di mana mereka telah membunuh, kemudian juga menceroboh, kemudian juga melakukan rompakan, begitu juga pelbagai perkara yang dilakukan, sabotaj, semata-mata untuk menegakkan sebuah negara komunis. Sebuah negara komunis. Jadi itulah salah satu caranya untuk membendung ancaman komunis, iaitu dengan membentuk Malaysia. Kemudian kalau kita lihat daripada sini, iaitu keseimbangan komposisi penduduk. Faktor yang kedua kenapa nak bentuk Malaysia ialah nak seimbangkan komposisi penduduk, di mana keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Sebab Singapura ramai orang Cina. Singapura ramai orang Cina. Jadi kalau gabungkan Tanah Melayu dengan Singapura sahaja, takut tak seimbang. Maksud tak seimbang ni iaitu apa? Di mana orang Cina, bilangan orang Cina akan melebihi daripada bilangan orang Melayu. Jadi perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin UMNO. Jadi penggabungan Sarawak, Sabah dan juga Brunei akan seimbangkan komposisi antara kaum Y, sebab penduduk Sarawak, Sabah, Brunei itu semua akan dikategorikan sebagai bumi putra. So penduduk Sarawak, Sabah, Brunei dipanggil bumi putra, bergabung dengan orang Melayu Tanah Melayu menjadi bumi putra lebih ramai daripada non bumi putra. Dan itu yang dikatakan sebagai keseimbangan komposisi penduduk. Jadi ini bukan isu rasis ya, tapi isu untuk seimbangkan komposisi penduduk. Jadi cikgu Cina jadi apa? Cina jadi penduduk bukan bumi putra lah. Bukan bumi putra. Bukan bumi putra. Macam sekarang lah, macam sekarang. Sebenarnya beza antara bumi putra dengan bukan bumi putra adalah hak milikan. Hak milikan. Begitu juga India. Yes. Iaitu kalau kita lihat macam bumi putra, dia ada hak milikan untuk membeli rumah yang lebih murah di bawah status bumi putra. Kemudian juga mendapat pelbagai bantuan kerajaan seperti bantuan pinjaman pelajaran, kemudian bantuan beasiswa untuk bumi putra.
Kemudian juga banyak lagi lah daripada segi bantuan perniagaan itu Bumi Putra. Okey. Tetapi kalau untuk non Bumi Putra seperti orang Cina, orang India apa semua, mereka ada bantuan-bantuan lain juga sebenarnya. Ada juga bantuan lain. Okey, yang disediakan oleh kerajaan, tetapi ada yang package yang bukan Bumi Putra. Bumi Putra ni bermaksud orang Melayu, orang asli, orang Sabah Sarawak, suku kaum di Sabah Sarawak. Ya, seperti kaum Murut, Bajau, Iban, itu semua Bumi Putra. Itu semua Bumi Putra. Jadi bergabungkan dengan Singapura, gabungkan dengan Sabah Sarawak semua, maknanya bilangan Bumi Putra melebihi bilangan non Bumi Putra. Jadi itu akan menyeimbangkan komposisi penduduk. Why? Because walaupun kita kata macam tak sama je, memang tak sama. Tetapi kita tahu, kita kena ingat bahawa kawasan Malaysia ni sebenarnya adalah terbuka untuk apa, ataupun dimiliki penduduk asalnya adalah penduduk orang Melayu dan juga suku kaum di Sabah Sarawak. Okey. Singapura termasuk Bumi Putra. Untuk orang Melayu Singapura, ya, Bumi Putra pada waktu itu. Orang Cina Singapura bukan. Bukan. Dia berdasarkan kepada kaum lah, macam tu. Berdasarkan pada kaum. Berdasarkan kepada kaum. Jadi ini untuk seimbangkan komposisi antara kaum. Waktu tu je lah, yes. Waktu tu je lah. Tapi bila Singapura keluar daripada Malaysia, habislah, dah tak ada lagi dah benda-benda ni. Bumi Putra tu masih lagi ada pada negara kita Malaysia ni sampai sekarang lah. Bumi Putra and non Bumi Putra. Walau bagaimanapun, itu hanya kategori untuk pemilikan barang dan juga pemilikan beberapa perkara sahaja. Secara umumnya, rakyat Malaysia ni, tak kira lah Melayu, Cina, India, semua berpeluang memperoleh peluang yang sama rata. Tak ada pun yang berlebih sikit. Mungkin berlebih sedikit pada orang Melayu lah, kan. Tetapi peluang perniagaan, peluang kekayaan, peluang untuk buat perniagaan, peluang untuk menjadi orang kaya, sebenarnya sama je. Orang Melayu, Cina, India, orang Cina pun boleh kaya, orang India pun boleh kaya, orang Melayu pun boleh kaya. So, peluang sama. Cuma kerajaan beri lebih sedikit kepada orang Melayu itu je. Whereas kalau kita lihat kat Malaysia ni pun, sebenarnya walaupun diberi peluang kepada Bumi Putra ni, iaitu orang Melayu, but still kalau kamu lihat, yang kaya 10 yang terkaya di Malaysia tu, kalau tak salah cikgu, 8 tu adalah orang Cina. Kan? 8 orang Cina, 1 orang India dan 1 Melayu. Kan? Jadi kita kata well, mungkin not fair, tetapi yang Melayu siapa je tu? Okey. Yang Melayu ialah siapa ni? Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Pernah dengar? Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Ya Allah, tak pernah dengar ke? Allah. Okey. Said Mokhtar Al-Bukhari, dia adalah seorang tak pernah dengar dia billionaire tau. Dia billionaire. Bukan Sultan Johor. Bukan. Ya, Gardenia punya CEO. Yes. Okey. Okey, tak apa. Cikgu akan sharekan sedikit maklumat sedikit maklumat. Gardenia tu apa? Roti lah, roti Gardenia. Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, seorang bilioner Melayu yang ke-13 terkaya di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 12 Disember 1951 di Kampung Hutan Keriang, Alustar, Kedah. Pada awalnya, beliau telah pun terlibat dengan aktiviti perniagaan sejak alam persekolahan. Masa persekolahannya turut dibahagikan bagi membantu ibu bapanya berniaga sayur dan daging di pasar. Tan Sri Said Mokhtar terpaksa berhenti daripada pengajiannya di sekolah beberapa bulan sebelum menamatkan tingkatan 5 kerana kekangan wang yang berpunca daripada wabak penyakit Foot and Mouth Disease (FMD) yang telah menyerang perniagaan lembu ayahnya.
Walau bagaimanapun, itu tidak mematahkan hasratnya untuk memulakan bisnes sendiri dengan bermodalkan wang simpanannya sebelum ini. Pada awal kariernya, beliau memulakan perniagaan dengan bisnes pengangkutan, diikuti perniagaan beras dan gula. Pada kemuncaknya, beliau berjaya menubuhkan beberapa buah syarikat yang mana sebilangan besar ialah konglomerat yang menaungi beberapa buah syarikat di Malaysia, iaitu MMC Corporation, DRB Highcom dan Tradewinds Groups. Operasi MMC merangkumi beberapa sektor seperti pelabuhan, logistik, pembinaan dan kejuruteraan. Antara syarikat yang bernaung di bawah MMC Corporation ialah Zelan Berhad, Gas Malaysia, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Senai Airport. DRB Highcom adalah gergasi automotif yang juga menaungi beberapa buah syarikat lain seperti Proton Holdings Berhad, Honda Malaysia Sendirian Berhad, Bank Muamalat Berhad, Pos Malaysia Berhad dan Puspakom. Manakala Tradewinds pula lebih menumpukan bidang peladangan dan pertanian, iaitu Padi Beras Nasional Berhad, Bernas dan Central Sugar Refinery Sendirian Berhad, CSR. Pada tahun 1996, Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari telah mengasaskan Yayasan Al-Bukhari atau Al-Bukhari Foundation yang telah bertanggungjawab membina dan menguruskan Muzium Kesenian Islam bernilai kira-kira 100 juta ringgit di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Selain itu, yayasan ini juga banyak menjalankan kerja-kerja kebajikan lain seperti penubuhan Universiti Antarabangsa Al-Bukhari, Kompleks Al-Bukhari, pengindahan Masjid Negara dan penajaan haji untuk golongan yang kurang mampu. Tahukah anda, pada tahun 2018, Yayasan Al-Bukhari telah membuka sebuah galeri tetap di Muzium British yang mempamerkan seni yang berkaitan dunia Islam. Tan Sri Said Mohtar telah dianugerahkan beberapa pingat atas sumbangannya kepada negara dan masyarakat. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga kita lebih berinspirasi untuk memajukan. Tengok baca dia punya ayat tu. Saya pun suka kepada kemewahan, tetapi kita ni hendak mewah setakat mana? Hendak pakai baju banyak mana? Hendak tidur dalam berapa rumah satu malam? Hendak makan pun sampai larat mana? Nampak? Itulah dia berkaitan dengan kamu tahu, okey, bermakna apa? Kamu beli Proton, okey, kamu beli Proton. So dia ada saham dia kat situ, kat Proton. Kamu beli Pro2, ada saham kat Pro2. Kamu beli Honda, ada saham dia kat Honda. Kamu beli roti Gardenia, okey, ada saham dia kat Gardenia. Kamu beli gula, ada saham dia kat Gula. Kemudian kamu beli apa je? Hampir semua perkara ada sumbangan dia. Punyalah hebat Apa je Gardenia, banyak, memang banyak. Sebab tu dia orang ke-13 terkaya di Malaysia. Harta dia bilion bilion, 13 bilion macam itulah. Jadi itulah. Yang pertama siapa cikgu? Okey, setakat ni yang kalau kat Malaysia yang pertama adalah Robert Kwok. Kalau tak salah cikgu. Iaitu dia dulu adalah Raja Gula. Di mana dia kaya dengan gula dulu. Kemudian dia pernah take over MAS. Okey, Malaysian Airlines System dia take over sampai untung. Kemudian sekarang ni dia buat hotel Shangri-La. Dia dah pergi China, dia buat hotel Shangri-La Hotel. Yes. Ini amazing orang-orang yang amazing. Jadi tak mustahil kamu semua pun boleh. Tak mustahil kamu semua pun boleh. Don't worry. Boleh jadi macam tu. Yang penting okey, usaha. Okey, ingat dalam dunia ni siapa yang buat dia dapat, siapa yang tak buat dia tak dapat. Nolofa tu kaya lah. Nak kira kalau artis tu semua memanglah kaya kan. Dia ada produk dia sendiri semua kan. Tapi kalau kaya, silakan. Kalau kaya tu tak perlu menunjuk lah. Kan. Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari, kamu pun tak tahu. Tapi bila tengok kekayaan dia, wah. Tapi ada tak dia sibuk-sibuk dekat Insta famous, jadi Insta famous ke? Nak tak ada pun. Orang tak kenal dia lagi. Betul Syimir. Hidup ini susah. So kena enjoy. Enjoy dengan kesusahan. Okay. Hidup ni susah. Okay. Betul Syimir. Okay. Kalau nak senang, syurga. Bila syurga? Kena susah dulu, iaitu mati. Kan? Kena mati dulu baru dapat kesenangan di syurga. Kalau dapat masuk syurga. Kan? Jadi kesimpulannya hidup ini susah, so kita kena enjoy dengan kesusahan ini.
Okey, betul, betul, betul. Okey, baik, kita sambung sikit lagi. Apa Edina Damia? Okey, kejap. Edina Damia tanya, kita ni memang perlu graduate ke masuk uni semua tu? Ada yang tak habis belajar. Okey, baik. Sebenarnya ini soalan yang okey. Kita ni memang perlu ke graduate masuk uni semua tu. Sebab kan saya tengok banyak billionaire yang berjaya, diorang ada yang tak habis belajar, betul? Sebagai contoh Bill Gates, sebagai contoh Mark Zuckerberg, Elon Musk, apa lagi? Ramai, memang betul, ramai. Okey. Tetapi, Jeff Bezos, betul. Termasuk juga yang kita baru tengok tadi, iaitu Said Motal Bukhari, betul. Tetapi, kamu kena ingat orang-orang yang hebat-hebat ni, diorang sebenarnya gagal di mana? Diorang tak habis belajar kat mana? Ada yang tak habis belajar kat Harvard, ada yang tak habis belajar dekat sekolah pun semua kan. Macam tadi saya kata Al-Bukhari kat sekolah. Kemudian ada yang tak habis sekolah. Maknanya, diorang tak habis sekolah dekat tempat-tempat yang memang dah hebat. Harvard lah, kemudian maknanya yang kat universiti tak habis lah apa semua kan. So itu antara orang-orang yang hebat, dan apa yang dia buat selepas itu dia keluar, iaitu dia create something yang telah mencetuskan kekayaan dia. Ada yang tak pergi sekolah tapi billionaire kan? Ada juga. Tetapi kena ingat, apa yang diorang percaya? Apa yang diorang percaya kepada kesemua yang kamu katakan yang kaya-kaya tapi dia tak ada cert apa semua kan? Apakah yang kamu lihat, apa agaknya yang persamaan diorang? Persamaan diorang ialah diorang percaya bahawa diorang percaya bahawa hidup ini susah. Mereka kena start daripada awal. Kena struggle, tetapi paling penting, diorang tak pergi sekolah tapi diorang cari ilmu. Means that ilmu tetap penting. Bukan cert itu yang penting, tapi ilmu yang penting. Bukan cert yang penting bukan cert, bukannya tu, tapi ilmu. Ilmu di mana-mana, bukan hanya di sekolah. Yes. So bukan cert itu yang penting, tapi ilmu tu. So macam Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari dapat ilmu tu. So sebab itu dia dapat berjaya. Kan? Maira tu memang kan. Jadi pengetahuan, dan pengetahuan ini bukan semestinya pada cert. Bukan semestinya pada cert. Contoh macam cikgu baru-baru ni adik cikgu sendirilah. Sambung sikit lagi untuk keseimbangan komposisi penduduk ni. Dan kita lihat tadi berkaitan dengan mengapa nak membentuk Malaysia. Pertama, kerana keselamatan. Yang kedua, kerana keseimbangan komposisi kaum atau penduduk. Dan yang ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. Di mana bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan ataupun menjadikan nyata rancangan dekolonisasi, iaitu rancangan membentuk kerajaan sendiri kan, serta mempercepat kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah inilah. Kenapa dikatakan mempercepat? Sebab kalau katakanlah tanah Melayu dah merdeka, kemudian tinggallah Singapura, Sabah, Sarawak. Kalau katakan mereka nak merdeka sendiri, mereka nak mohon kepada pejabat tanah jajahan. Singapura pergi memohon, Sarawak pergi memohon, Sabah pergi memohon kepada pejabat tanah jajahan British. So, pejabat tanah jajahan British akan proses satu-satu. Mula-mula proses Singapura dulu, kemudian proses pula untuk Sarawak dulu, kemudian Sabah pula, kemudian kena tengok balik macam-macam, kena penilaian satu persatu, dan ini akan melambatkan kemerdekaan. Tetapi bila bergabung je dengan tanah Melayu, tiga-tiga ni bergabung dengan tanah Melayu,
So kemerdekaan itu boleh diberikan secara serentak. Bila gabung je dengan tanah Melayu yang telah pun merdeka, maka ianya secara automatik telah dapat kemerdekaan. So ini yang dikatakan mempercepat kemerdekaan. Kan. Dan satu lagi iaitu pembangunan wilayah, di mana kalau kita lihat cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei ini akan membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepat pelbagai bidang pembangunan. So pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial, ekonomi yang lebih seimbang. Maksudnya, kalau gabungkan semua negeri-negeri ini, maka boleh memberikan pembangunan ataupun kemajuan kepada kawasan-kawasan seperti Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Jadi, taraf hidup peribumi, maknanya taraf hidup penduduk-penduduk asal di Sabah Sarawak seperti orang suku kaum Iban, Kadazan apa semua, mereka boleh maju. Boleh dibantu dan memberi kemajuan. Macam sekarang lah kalau kamu lihat kan, sekarang kalau kita lihat orang Sarawak banyak tinggal di rumah panjang kan. Okey, baik, ada kebaikan dan keburukan tak kalau setiap negara tu nak kemerdekaan seorang-seorang? Kiranya tak nak digabungkan. Sebenarnya kalau nak dibezakan, memang ada kebaikannya untuk merdeka seorang-seorang, tetapi ada keburukannya juga. Di mana kalau kebaikannya adalah di mana semua sumber-sumber, contoh macam kita lihat Brunei lah, Brunei kalau kita lihat semua sumber-sumber yang ada seperti sumber hasil bumi dia, seperti petroleum semua kan, akan dimiliki oleh negara dia sendiri. So tak perlu nak kongsi pada negara-negara lain, pada negeri-negeri lain. Tak perlu nak dikongsi. Itu kebaikan dia lah. Namun keburukannya, kebiasaannya negara yang merdeka seorang-seorang ni macam tu adalah negara-negara yang kecil. Negara yang kecil macam tu. So bila mereka tak bergabung, so akan banyak isu-isu seperti apa? Isu-isu migrasi. Contohnya apabila rakyat, contohnya di Brunei, rakyat di Brunei hanya terdedah kepada kawasan dia saja. Kalau dia nak pergi ke Sarawak, Sabah boleh, tapi kena ada pasport. Kan? Jadi mereka tak dapat berkembang dengan lebih banyak. Kerana apa? Kawasan tanah yang terhad, kemudian mereka hanya ada sumber yang terhad. Jadi mana-mana sekalipun ada kebaikan, ada keburukan lah juga sebenarnya kan. Jap. Dia tak baik lagi ni. Dia perut cikgu kadang cramp. Sampai semalam cramp. Alright. So itu yang dikatakan sebagai penyertaan ataupun pembangunan wilayah, di mana penggabungan semua ini akan membantu membangunkan kemajuan bagi setiap peribumi yang ada di Sabah Sarawak dan juga di Tanah Melayu. So, kalau kita lihat di sini penduduk tempatan turut memainkan peranan dalam usaha menyatu padukan negara. So, pembentukan Malaysia ini membuktikan pemimpin dan rakyat ada mempunyai fikiran yang jauh untuk merancang masa hadapan yang baik. So, pembentukan Malaysia juga sekaligus dapat mengekang anasir komunis, yang boleh mengancam keamanan negara untuk mewujudkan keamanan serantau. So, ini faktor dia. Kalau kamu lihat tentang berkaitan apa yang kita pelajari pada hari ini, berkaitan dengan mula-mula tentang idea-idea pembentukan Malaysia, yang mana telah dikemukakan oleh Lord Brazis, Sir Malcolm MacDonald, kemudian Sir Gerard Templer dan Geoffroy Torrey. Kemudian idea penduduk tempatan pun ada, iaitu melalui majalah Al-Imam, kemudian konsep Melayu Raya, Tunku Abdul Rahman sendiri dan juga Datuk Mustafa Datuk Arun. Dan kenapa nak digabungkan Malaysia ni? Kerana 4 sebab, iaitu kerana pertama sebagai aspek keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, untuk mempercepatkan kemerdekaan dan juga pembangunan wilayah. Jadi baik. So itu berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Baik, cikgu buka kepada soalan untuk apa-apa juga pertanyaan sebelum kita proceed ke
ke seterusnya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya. Shimin nak tanya? Yasmin, kenapa keluar masuk ni? Okay, tak ada. Alright. Kalau begitu, okay. Cikgu akan minta. Okay. I see. Okay. Cikgu nak minta satu perkara pada kamu semua, iaitu cikgu nak minta kamu semua sediakan sehelai kertas dan juga pen. Okay. Kerana hari ini kita akan nak buat sedikit yang dikatakan sebagai iaitu kuis. Lama tak buat. Okay. Ya, pensel ke pen ke. Okay. Okay. So kita akan buat kuis di mana soalan-soalan cikgu akan beri, tapi soalan tak perlu salin pun. Okay, tak perlu salin. Okay, yang penting okay, kamu tulis jawapan. Tulis jawapan ya. Okay. Dah sedia? So kita akan mulakan. Soalan cikgu akan paparkan dekat sini dan kamu tulis jawapan dia sahaja. Okay, sedia Okay. So soalan diambil daripada soalan-soalan sejarah dan soalan sejarah daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mana-manalah. Okay. So tulis jawapan saja. Okay. Sedia? Okay. RIP. Alah, relax lah. Tak ada apa-apa pun. Okay. Soalan yang pertama iaitu okay. Baik, soalannya iaitu okay. Okay, siapakah tokoh yang memperkenalkan Bill of Rights? Semasa revolusi keagungan di England. Siapa nama dia? Senang je ni. Tulis nama dia je. Ini daripada bab 2 tingkatan 4. Ingat lagi tak? Ingat kan? Ke ingat-ingat lupa dah? Okey. Baik. Soalan yes, Elina. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua iaitu soalannya adalah pemimpin yang melakukan ataupun pemimpin yang mencetuskan revolusi Cina. Siapa nama dia? Pemimpin yang mencetuskan revolusi Cina. Dia, cikgu bagi clue lah. Dia bermula dengan nama doktor. Cik, dan dahsyat betul lah Elina Damia ni. Betul-betul kamu dah ready untuk ni, untuk SPM ni. Bagus. Okey, dapat soalan kedua? Okey. Baik, soalan yang kedua dah dapat. Soalan yang ketiga, soalannya adalah Maharaja Jepun yang melakukan pembaharuan di Jepun lah, yang melakukan pembaharuan dan pemodenan. Pemodenan. Siapa nama dia?
MM. Yes. Kan? MM Mentari Merah. Maharaja Jepun, siapa nama dia? Dahsyat Dina kan. Itu clue tu. Bagus Edna Damia. Maharaja Jepun yang melakukan pembaruan dan pemodenan. Okey. Itu soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang keempat, soalan yang paling mudah lah cikgu rasa. Kan? Okey. Okey, Malayan Union. Okey. Diisytiharkan pada tarikh apa? Ini memang minta tarikh. Ya ke Umairah? Okey. Soalan 5, soalan 4, Melayu Union diisytiharkan pada. Okey, tuliskan tarikhnya. Cikgu pernah bagi clue dulu ya. Okey, itu soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Okey. Soalan yang kelima iaitu yang dipertua. Okey. UMNO. Okey, yang pertama. Okey, ialah siapa? Ini senang je ni. Allah, soalan-soalan senang lah. Yang dipertua UMNO yang pertama ialah siapa? Kan? Ini ada dalam bab berkaitan dengan Melayu Union tu ya. Melayu Union tu. TAR ke? Rasanya sebelum TAR. Rasanya sebelum TAR lagi. Sebelum TAR ya. Okay. Right. Okay, soalan seterusnya. Soalan yang keenam, iaitu soalannya adalah, okay, kalau kita lihat berkaitan dengan siapakah nama agung yang pertama? Okay, nama yang di-Tuan Agong yang pertama siapa? Ini mudah je sebenarnya kan. Yakin je Umairah. Okey. Baik. Soalan yang ketujuh. Okey. Soalan yang ketujuh. Okey. Okey, dapat Okey, baik. Soalan yang ketujuh iaitu soalannya adalah berkaitan dengan okey, 6 soalan dah berkaitan dengan sejarah. Okey, soalan 7 kita keluarlah kan? Keluar daripada sejarah soalan 7 keluar daripada sejarah. Okey. Okey, soalan yang ketujuh. Okey. Keluar masuk maths. Okey. Keluar masuk maths okey, baik. Soalan yang ketujuh iaitu okey. Apakah nama kawasan
yang paling dekat untuk untuk sampai ke apakah nama kawasan yang paling dekat untuk sampai dari rumah kamu? Nampak soalan. Soalan kebat betul. Yeah, easy. SM kita mengerti. SM kita mengerti jauh gitu. Shortcut je. Sekolah saya jauh, rumah jiran jauh. Kedai now. Apakah nama kawasan yang paling dekat untuk sampai dari rumah kamu? Kawasan rumah. Okey. Tu tandas. Okey, soalan yang ketujuh tu dah ada. Ya, kawasan. Dapur je. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8. Okey. Apakah bukan benda. Alas. Sekejap. Mana pula? Yap. Kita pakai ni balik. Gaming punya headphone. Diva, cuba cakap sikit Diva. Boleh dengar tak? Okey. Diri bangsa di perniagaan beras dan gula. Pada kemuncaknya, Dengar tak? Nesh, cuba cakap Nesh. Tak dengar pun Nesh. Dengarlah cikgu. Ayuh. Boleh dengar Cikgu yang tak dengar apa-apa. Cikgu tak dengar apa-apa ni. Okey, dah dengar dah. Okey, dah dengar. Okey, baik. Okey, boleh dah. Okey, kita sambung balik soalan tu. Okey. Soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-8. Okey. Dapat soalan yang ke-8. Okey, soalan seterusnya. Sama kecil Rafi. Bukan. Okey, soalan yang ke-8 iaitu soalan ke-8 iaitu kejap. Okey.
Okey. Negeri. Okey. Yang mendapat gelaran okey, yang mendapat gelaran okey, Darul Darul Makmur. Apakah negeri yang mendapat gelaran Darul Makmur? Ya ke? Ya. Baik, Yasmin tanya siapakah yang akan dapat kahwin dengan Yasmin? Apalah Dini kau punya soalan ni. Kan? Kan? Apalah kau ni. Dini nak tanya ada borang tak? Nak isilah. Tak ada lain macam promote kan. Okey. Betul ke cikgu? Ya kot. Ya kot. Okey. Soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ya. Okey, soalan ke-9 iaitu soalannya adalah okey. Okey, binatang. Binatang apa? Okey, binatang apa? Okey, yang berenang. Bukan binatang. Cikgu bagi spesifik lagi Biar spesifik sikit. Burung apa yang berenang? Burung apa yang berenang? Burung tengah lemas tengkorak kau. Yang tak tahan ni tanya, ni sejarah ke? Tak. Megalodon suka hati kau je. Okey. Burung yang pandai berenang. Itik. Berenang pandai. Burung tu suka. Flamingo. Okey. Dan soalan yang ke-10. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Okey. Soalan yang terakhir iaitu okey. Apakah makhluk yang terkecil terkecil di dunia? Okey. Okey. Baik, atom. Kamu ion, elektron, okey, proton, macam-macam dah keluar masuk dah semua. Baik. Apanya sains pula yang tak cinta saya terhadap orang yang tak ada adab. Min, kau biar betul Min. Lain macam kau punya ayat ni. Okey, soalan nombor 1. Kita lihat siapakah tokoh yang telah memperkenalkan. Jom. Tadi baru nak siap. Baru bila orang kata on the way tapi baru nak siap. Itulah. Siapakah tokoh yang memperkenalkan Bill of Rights semasa revolusi keagamaan di England? Iaitu nama dia adalah John Locke. Okey, itu jawapan dia. Okey. Jawapan dia John Locke. Okey, so itu yang pertama. Dapat jawapan dia? Dapat Okey, pemimpin. Yes. Okey, yang kedua, pemimpin yang mencetuskan revolusi China iaitu Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen. Yes, betul. Dr. Sun Yat-sen. Yes. 3, Maharaja Jepun yang melakukan pembaruan dan pemodenan iaitu Maharaja Mikado Meiji. Okey, Mikado Meiji. Okey.
dan Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946, iaitu April Fool. Kan, pada tarikh April Fool tu 1 April 1946. Dan yang dipertua UMNO yang pertama ialah Datuk On bin Jaafar. Datuk On bin Jaafar. So itu yang dipertua UMNO yang pertama. Kemudian siapakah nama yang di-Pertuan Agong yang pertama, iaitu Tuanku Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman, beza Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Soalan 7. Ini jawapan memang confusing. Apakah nama kawasan yang paling dekat untuk sampai dari rumah kamu? So ada yang pintu tak? Dia nama kawasan. Sudah tentu nama kawasan itu adalah, nama kawasan dia ialah, kawasannya adalah Setapak. Kan ada kawasan Setapak kan. So nak pergi tu setapak je dari rumah kamu. Tak kisahlah rumah kamu kat mana pun, memang dia setapak je. Kan? Memang setapak je, setapak KKL. Kawasan 2 tapak. Setapak tu mana? Setapak tu KKL. Tapi kalau nak pergi tu kamu setapak je. Kan? Setapak je. So setapak. So setapak je lah kan. Jadi 1 tapak je. Stres Apa punya soalan lah. Tak sampai pun cikgu. Memang tak sampai. Tapi itulah jawapan dia pandai. Sejengka tak ada cikgu. Sejengka. Negeri yang mendapat gelaran Darul Makmur ialah negeri Pahang. Sejengkal. Burung apa yang berenang? Burung apa yang berenang ialah burung penguin. Penguin. Dan apakah makhluk yang terkecil di dunia? So atom, virus, kuman, kita boleh terima. Tetapi sebenarnya kalau kamu ambil virus is smallest lah. Virus is smallest. Tapi ada yang paling kecil lagi sebenarnya, iaitu kalau katakan virus ataupun zarah tu adalah smallest, maka yang lebih kecil lagi ada, sama ada iaitu anak virus kan, ataupun juga anak apa tadi anak apa tadi, anak kuman kan, anak kuman ke, so anak apa lagi, anak zarah ke kan, itu dikira lagi kecil lah. So bagi cikgu itulah dia lagi kecil kan, sebab dia anak kan, so anak lagi kecil lah. Anak kan, cucu tak ada lagi, tapi yang tahu anak lah kan. Mak virus apa, nanti kita tanya. Kau nak interview ke? Nak interview mak dia siapa? Cicit kuman kan? Anak dia banyak, anak first, anak last. Dia mana ada virus, ada apa, anak sulung, anak kedua, anak tengah, anak yang bongsu. Ingat ada virus ada anak macam tu anak sulung, anak bongsu semua. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Aduh, korang ni kan. Macam-macam korang ni lah. Next. Haiwan apa yang tak boleh relax? Ya Allah, haiwan apa yang tak boleh relax? Kan? Musang kot. Cikgu yang macam-macam bagi soalan. Semut. Kan? Sebab asyik-asyik nak bekerja. Kinzi hutan. Cacing, kong, tak reti duduk diam. Bukan. Habis tu? Jiran yang tak reti duduk diam waktu malam. Apa benda ni? Jiran yang tak reti diam malam-malam. Ya Allah. Godzilla merah apa? Bukan. Apa yang kau mimpi ni? Toxic. Cepat, apa jawapan dia?
Boleh, boleh, boleh. Boleh. Jawapan dia monkey. Saya dah macam tak betul dah ni. Itulah. Kancil. Is it kancil? Okay. Kenapa kancil? Kancil. La ilaha illallah. Kancil. So tak boleh nak duduk diam lah. Oh my god. Para suara. Apa jadi? Aduh, yai. Aduh, yai. Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Okay. Ada je lah korang ni. Okay. So, thanks guys untuk join kelas kita pada hari ini. Dan kita akan sambung lagi kelas kita pada yang akan datang. Dan kepada para pelajar yang akan balik ke asrama, okay. Thanks guys. Okay. So, good luck untuk menghadapi masa depan. Okay. So, kalau ada masa boleh join lagi. Okay. Dan kepada para pelajar yang mungkin tak sambung lagi kelas dengan cikgu, thank you for join my class before this. So good luck untuk di tempat baru. Hopefully kamu dapat yang lebih baik. Okay. Untuk di tempat baru. Okay. Itu sahaja pada hari ini. Okay. Assalamualaikum dan bye guys. Okay. Okay. Thanks Amira. Okay. InsyaAllah Dini. InsyaAllah. Okay Diva. Okay Umaira. Jangan sembunyi muka lagi lah Umaira. Bye Dini. InsyaAllah Umaira.